Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'mini ad-dha'ifi wa fi kullin khairun. Artinya, orang mukmin yang kuat lebih utama dan lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun demikian, masing-masing ada kebaikannya. Kita sambung lagi tentang cita-cita manusia yang suka menangguh-nangguhkan ketaatan. Pengarang bawa datang sebuah hadis, iaitu sabda Nabi SAW, yang maksudnya Allah lebih suka orang laki-laki ataupun orang perempuan Islam yang kuat. Ada hadis yang lain pula, lebih suka yang kaya. Maksud suka yang kuat ni pasal bila kuat, bila gagah, yang pertama sekali iaitulah dia tidak menyusahkan orang lain. Maka kalau menyusahkan orang lain ni satu kekurangan. Dia kuat, nak bangun boleh bangun sendiri, berjalan boleh jalan sendiri, nak pergi mana-mana boleh pergi sendiri. Kuat di sini banyak maksud. Di antaranya iaitu sihat tubuh badan. Jadi maksudnya juga hadis ni, orang yang sihat lebih memberi manfaat kepada diri dia dan kepada orang lain. Orang sihat, orang boleh tupang dia. Gitu juga orang kuat. Bila orang kuat, boleh tolong pegang, tolong akak barang, gitu begini. Kalau sekapung tu, dak erak cetong belaka. Nak suruh akak barang, dak erak nak buat gotong royong, dak erak pegang saku, dak erak nak. Jadi, lemah Islam tu. Maka dari kerana itu kita tengok banyak dalam anjuran-anjuran sunnah, perkara-perkara yang Nabi anjurkan berkait dengan kesihatan badan dan kemahiran diri. Di antaranya sunat berenang. Bukan lumba renang, bukan bermain berenang. Maksud sunat berenang ni atau sunnah renang ni, iaitulah kita pandai berenang ataupun boleh berenang. Kerana bila kita boleh berenang atau pandai berenang, kita boleh jaga diri kita apabila jatuh dalam air, atau kita nak seberang sungai atau banjir besar dan seumpamanya. Kalau tak pandai berenang, maka macam gaya batu atau hok dalam air berdebung gitu selalu. Perlukan orang lain pula. Tapi kita tak berenang. Sunnah Nabi dah. Bagian serbang sunnah Nabi. Pakai jubah tu sunnah Nabi dah. Pakai celak mata tu sunnah Nabi. Gahangan kayu sugi dalam mulut sunnah Nabi dah. Pakai piyah sunnah Nabi. Sipang janggut sunnah Nabi. Jatuh air macam jatuh satu berdebau tu. Hak tu tak kena. Faham tak? Padahal hak lebih penting pandai berenang. Betul tak? Kita tak tahu bila-bila masa kita dengan air. Padahal dengan Rasulullah, dengan bumi Rasulullah duduk, ada tak laut? Tak ada laut. Duduk di Madinah, jauh dari laut, bukan orang patah. Ada sungai tak? Tak ada sungai. Nabi pesan juga kepada umat, biarlah pandai berenang. Jadi jangan kita ingat sunnah kita ni nak hak pakaian sahaja. Benda-benda hak macam ni kita abai. Tak pandai berenang. Comel dah tu. Dengan pakaian sunnah
Tapi dok tergelang, dok timbul kalau jatuh dalam air. Neh, dan contoh batu debung bakal tergelang senyap. Nah, orang kafir pandai berenang. Nah, baru beranak umur 4 hari lepo lah kolam dah nak berbau lepo. Nah, kita umur 30 masuk air macam batu gak berbau masuk tergelang terus. Neh, tu contoh. Jadi bila gitu yang pandai berenang lebih manfaat daripada hak tak pandai berenang, betul tak? Dia boleh berenang menyelamatkan dirinya, dia boleh berenang untuk menunaikan tugas, dia boleh berenang untuk menyelamatkan orang lain. Dia lalu kata lagu ulama fiqh kata dia jalan-jalan tengok ada orang lemah dalam air. Nampak? Maka hendaklah kata ulama dia berenang pergi ambil. Jika dia pandai berenang, dia ada ing situ. Nampak? Kalau tak pandai nak ambil ke mana? Nak oranglah ambil kita. Di antaranya lagi hadis yang berkaitan juga hadis memanah. Nah, kita pun katalah memanah itu sunnah Nabi. Betul tak? Betul. Tapi manah gua ni ambil busur, ambil panah. Sunnah Nabi. Kan? Maksudnya iaitulah Nabi nak umat dia biarlah pandai dengan senjata. Faham lagi? Neh, dia ada majah situ. Nah, hakikinya iaitu main panah sungguh. Beli busur, beli panah, letak benda ni apa panggil? Nguting ke benda panggil? Tak ingat. Sasaran, panah biar pandai kena kat tulis. Hak tu hakiki. Nampak? Sunat memanah biar pandai. Ulama-ulama pula dia qiyas dengan memanah. Maksud yang lebih luas hadis ni, biarlah umat Islam pandai main senjata. Faham lagi? Kalau zaman kita senjata benda senapang automatik, biar reti. Nampak tak? Macam mujahidin di Chechnya, di Syria boleh buka sekates-sekates kalau senikah AK-47. Tak, awak mari M16 boleh buka juga. M40 boleh buka sekates-sekates, cabut spring buah balik. Nak? Kita nak buah pelak kipas angin tu tak reti nak cocok. Bukan nak buka senjata, nak cocok pelak balik kali nombor. Nak? Jadi tu kelemahan kita. Nak? Wak mari pistol tahu. Wak mari peluru ni tahu. Tu mana? Bila dizalimi ada senjata tak boleh guna. Betul tak? Tak pandai nak guna. Orang kampung boleh kata kebal sutih hak paling canggih. Brand 73 tang. Dah nak masuk kok aneh. Nak masuk dah masuk ke bawah tayar. Lepas tu jalan lenyek mampu gerah tu. Nah, ini kemahiran daripada hadis dianjurkan memanah, maksudnya kemahiran. Biar mahir. Bila mahir dengan senjata boleh menjaga keselamatan, boleh menjaga bumi umat Islam. Nah, jadi biarlah kita kuat. Lagu mana kuat? Kuat serba-serbi, napah kuat, stamina kuat, tenaga kita kuat. Nah, kuat apa? Kuat yang umumlah, tubuh kita sehat dan kuat. Lagu mana nak sehat dan kuat? Minum Milo. Kan? Iaitu jaga kesihatan. Maka menjaga kesihatan adalah satu sunat yang dianjurkan. Nak? Orang berlari kuat. Nak? Katakan dia berlari kuat. Berlari ni kalau kita tak latih dia tak kuat. Nak? Orang dah ajar berlari kan? Dia berlari lah. Lengoh lalu dah. Nak? Jalan-jalan jumpa anjing. Takdir kata. Anjing pula anjing gila babi. Tak. Nengok baru berlepas daripada Tanjung Mutang anjing. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK 4 orang. Balik daripada Sejik tengok anjing. Gitu. Dak usah mana ada tinggi 6 kaki kalau duduk. Faham tak? Anjing. German Shepherd. Faham tak? Dah kali dah hak 4 orang tu seorang hak kuat lari, iaitu Tok Siok. Faham tak? Tok Imam berlari-berlari gitulah, menggep punggung so. Yang dia berlari gitu. Tok Bilal okey punggung perut buci. Dah. JKK jadi tak boleh berlari.
Hanyaknya ni kejar dia anjing. Betul tak? Pasal kekuatan tak ada. Jadi bila dia kuat, kita kata al-mu'minul qawiyyu ahabbu, orang beriman yang gagah, yang kuat, yang sehat, lebih Tuhan sayang. Sebab apa? Sebab dia boleh jaga diri dia. Nak? Kena hak dalih lagi, nak buat kan ni? Orang dalih lagi. Kata kanji tu, jangan kejar kita dah, kejar tu imam. Kata gitu. Dah ingat lagi. Tolong je lah. Tolong. Duk main gitu. Anjing kata, kuat sikit. Slow sangat tu. Mana? Jadi bila gagah nak akak barang boleh. Nak barang kalau letak debar siapa perabot apa semua depan pintu rumah, boleh orang masuk. Dah kekuatan ada. Nak. Jadi biarlah kita ni kuat. Buat kerja kuat. Nak. Orang muda lebih-lebih lagi lah. Nak. Tapi kita orang Melayu bukan kuat hak sunnah Nabi ni, kuat lain. Lambat orang jangan orang jual ubat kuat, humum. Dia nak situ dia kuat. Kat lain tak kuat mana? Mayang tak kuat. Hak tu kuat. Tu yang kena lebong nak mau. Kalau pasar kalau orang jual minyak angin, minyak urut dah laku. Tapi kalau obat kuat, tengok dak nampak tu orang. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan pakai obat saya, tuan-tuan pasti nampak menjadi kuat. Inilah obat yang diminati oleh semua nak lelaki di atas muka bumi. Tengok homo. Nak tak cakap nak aku ayah pitih, kutip pitih obat kuat. Capur dia tu, capur belaka ikan lenang, ikan puyuh, ekor ikan duyun, sumbu badak, sumbu pelita. Ubah belaka. Beli. Makan juga nak kuat. Tenaga batin saja. Mayang dok. Dok cetong. Bukan kuat atau kuat segala-galanya supaya kita boleh memberi manfaat kepada diri, kepada keluarga dan kepada orang lain pula. Maka hendaklah anda pelihara segala perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepadamu dan mintalah pertolongan Allah dalam melaksanakannya tanpa malah. Jadi apa saja yang boleh mengkuatkan kita. Ada orang dia makan suplemen umpamanya supaya memulihkan kesihatan, dapat pahala. Ni hadis ni. Kenapa? Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi. Orang beriman yang gagah, yang kuat, lebih Allah sayang daripada orang beriman yang lemah. Tak? Jika anda gagal oleh sesuatu sebab, maka terimalah yang demikian itu dengan berlapang dada kerana ia telah ditakdirkan Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Awas, jangan suka sebut jikalau, kerana demikian itu akan membuka jalan bagi gangguan syaitan. Pada pendapatku, jikalau itu biasanya disebutkan oleh orang malas yang tiada berupaya sentiasa meluputkan amal kebajikan, padahal ia boleh mengerjakannya disebabkan oleh sikap tidak kuasa dan malas itu, ataupun ia suka bergantung atas daya upaya dan kekuatan atau atas usaha dan tipu dayanya. Ia mengira bahawa ia telah akan terselamat kerana ia cekap dan pandai mengelakkan diri dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ke atas dirinya. Pengarang berpesan di sini, jikalau kita gagal di dalam mencari kejayaan, maka jangan berputus asa, dan kita cepat-cepat tengok kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itulah beza kita orang-orang yang beriman. Dalam iman, dalam Islam tak ada istilah putus asa. Sebab apa? Sebab akidah kita, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah nak, itulah yang berlaku. Apa yang Tuhan tak nak, tidak akan berlaku. Sebut dalam hadis kursi, kita sini manusia pakat dengan jin, buat perpaduan ummah dengan jin. Daripada zaman Nabi Adam sampai kepada kiamat,
untuk mengubah suatu takdir. Tak boleh. Faham lagi? Bila ada benda ni dalam hati kita, maka kita berniaga, tak jadi tak ada masalah. Kita niaga hak lain pula. Tak jadi kedai baju, bukan kedai makan. Tak jadi kedai makan, bukan kedai pinggan makuk. Faham tak? Banyak berusaha. Kerana apa? Kerana sampai masa kita akan berjaya. Betul tak? Yang kita yakin sekali pasti berjaya di mana? Di akhirat. Hak tu kita kena yakin sebab kita orang beriman. Nampak? Orang beriman, kejayaan yang pasti akhirat. Dalam dunia, maka bergantung kepada kehendak ketentuan Allah. Nah, ada pun di akhirat, kalau orang beriman, garanti, cok moho, mesti berjaya. Nak akan dapat kesenangan. Tapi kita tak biasalah tu, kita nak kesenangan di dalam dunia. Nah, senang dalam dunia, walaupun tak berjaya niaga, biarlah hati kita senang. Nah, batu konsep kesenangan yang sebenar duduk di dalam hati. Kita salah faham, senang lama bila nak senang. Nak macam orang lain pakai kereta Mercedes, pakai BMW kita kacir sokmo. Lama mana dah nega nak kacir sokmo. Lah, senang lah tu. Tahu tak? Dalam Islam senang, sisi pandangan masyarakat tak senang lagi nah. Masyarakat lain dia bodoh. Senang ni kereta besar-besar, rumah besar-besar, bini besar-besar, harta banyak, nak pretih banyak. Nak? Tu bukan senang. Faham? Kesenangan yang sebenar, walaupun nega tak laku, tutup kedai, hatinya ingat ini ketentuan Allah. Allah beri kepada aku nyawa dan akal fikiran. Ada aku peluang yang lain. Aku cuba menega benda lain pula. Tu orang senang. Betul tak? Kalau ada piti banyak orang senang, tak betul. Itu tengok ramai mana orang senang. Ni dalam surat khabar, dalam tali besing. Tak, orang senang saja tu, duk baloh. Tak, hak tu begitu, hak ni begini, hak ni begitu, hak tu begini. Faham? Tak senang bukan tu bukan senang. Tak senang lagi tu, piti ada 8 juta dalam bank. Tu bukan senang, tu orang piti banyak. Tak? Ambo tak senang lagi, rumah dipaka saja apa, banglo boleh buat. Dengung tu, banglo juga boleh buat. Tu bukan orang senang, tu orang ada rumah. Kalau orang senang, tak kena samang lah. Tak senang lagi jawatan besar. Tinggi sekali dalam Melaya dia, tinggi kali jawatan. Tu orang jawatan tinggi, bukan orang senang. Kalau orang senang, tak ada orang nak rebut pula kursi dia, bagi nak peteh. Faham? Ramai mana nak duduk kursi dia. Betul tak? Ni kepala mikir dengan awak-awak. Nak lebang warna pula rakyat kali ni. Tak senang duduk, betul tak? Tak senang ya. Kita lah orang senang. Tak ada masalah sikit pun. Betul tak? Orang ngajar boleh pergi. Orang ceramah agama kita boleh duduk. Walau belakang-belakang pun. Orang senang tu. Ni saudara mara kita orang susah. Walaupun pitih dia banyak, masa ni dia duduk mana? Sejik. Duduk di rumah. Tengok bulletin online. Tengok TV tinggal. Faham tak? Tengok warta berita. Buang masa. Betul tak? Orang duduk ngajar orang tu duduk dengar pakar. Sejik tu duduk ngajar tauhid. Orang kampung tu pula pergi surau duduk dengar akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang sejik ni pula duduk belajar petu Fatihah. Allah untungnya puak-puak tu. Puak-puak bodoh duduk dengan anak bini ngalak tali besi tengah orang duduk ngajar. Bodoh ke cerdik? Bodoh. Dah apa? Dah boleh tengok Twitter? Boleh. Kan ada ulangan sekarang pukul 12. Betul tak? Ada ulangan. Tok Imam nak tengok tak ulangan? Wak rumah molek-molek habis 180,000, bubur TV flat screen, kartun dinding 44 inci. Berangang dah. Landuk ke mini aku lagi ni. Bos apa ngadak TV? Ada apa? Gampang. Allahu akbar. Faham tak? Golapang suku bang. Dia ngadak tali besing. Rugi tak? Rugi. Nampak?
Buletin utama melaporkan. Bukan marah tengok, tapi ulangan ada tau. Ada ulangan. Nampak? Bukan tak ada ulangan. Pergi dulu benda hak wajib. Mu tu bodoh tak kerti benda. Belajar dulu biar jadi cerdik agama, cerdik akidah, cerdik tauhid, cerdik halal haram, cerdik fiqh dan sebagainya. Sekarang ada ulangan. Pukul 12. Betul tak? Pukul 11 ada ulang pula. Berapa channel ada? TV 9, TV 11, 80, 8,000, banyak jenis TV ada. Pukul 12 dok down tak lewat sangat. Pukul 10 ada. TV 2, tamek. Datuk Seri Najib unggul lagi pada beria. Ada tak ada apa tengok gambar faham tau. Tak. Betul tak? Jadi kalau belum berjaya tak susah. Buat hak lain pula. Tak berjaya sama. Ya, betul dah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami uji kamu di dalam dunia ini. Ni, bumi-bumi ni ad-dana, ad-dani'u, dani'un. Maknanya yang kurang, yang tak molek, yang serba kekurangan, yang kotor, yang najis. Inilah dunia. Dah kalau berjaya, alhamdulillah. Tak berjaya, Masya Allah. Apa yang Tuhan kehendak, kerana pasti berlaku. Jadi orang mukmin yang sebenarnya hatinya kaya. Kalau hati kaya dan piti pun kaya juga, alhamdulillah dia dapat dua kesenangan. Tapi paling tidak biarlah kita satu kesenangan, iaitu hati kita kaya. Walau merempak, tapi dalam hati ini ketentuan Allah. Aku masih belum berjaya. Dialah orang mukmin yang kaya sebenarnya. In laisal ghina bi kasratil mal wa innamal ghina ghinal qalb. Iaitu bukan sebenar-benar kaya dengan banyak piti, tetapi kaya yang sebenar hatinya kaya. Maknanya hatinya ingat kepada segala-galanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Tak usah putus asa. Putus asa ni kafir. Putus asa terjun marunang, putus asa telang acung. Faham tak? Ni kau baru putus kasih nak terjun air, baru putus girlfriend, baru hilang girlfriend, baru nak telang acung tikus, bengong punya orang. Padahal dalam perkahwinan ada tak orang cerai? Ada tak? Cerai lagi padahal anak 8 orang anak dah. Cerai lagi. Cucu 17 cerai lagi. Tok dengan toki baloh cerai tak? Ada tak? Tok dengan toki cerai? Ada tak? Ada. Dah kalau sampai gitu benda tu boleh berlaku. Dah kalau baru bercinta, apa nak terjun bangunang, ambil lawa benar awet nak terjun bangunang. Lainlah awet mu turun daripada langit, kok celah awang ni. Nampak tak? Telah awang tu bik ada sayap putih belakang, perak turun. Dak mata tu bik cahaya, nak muka macam bidadari, diiringi oleh 70,000 malaikat, awet dia turun ni. Lepas tu hilang awet tu. Guna sabar nak terjun laut. Ni awet tengok awet macam juannya. Apa nak terjun laut dah. Berlapang dada. Lapang dada ni gua mana? Jangan sepik dada. Sepik dada tu gua mana? Berasa tak ada arah dah. Berasa dah boleh nak hidup dah kita. Berasa ada rapang dah. Tu panggil sepik dada. Biar luas. Luas lagu mana? Dengan janji-janji Allah. Kalau kita masih lagi tidak mendapat kesenangan, kebahagiaan, itu juga janji Allah. Jika kita mendapat kebahagiaan, itu juga adalah janji Allah. Ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, kiri, kanan, maju, mundur, kaya, miskin, semua duduk dalam takdir Allah. Bila ada benda tu dalam hati kita, maka hati kita tidak bersedih. Jika kita gagal, muka saja bersedih, muka tak ada masalah sedih, sebab fitrah manusia. Nampak je. Tapi hati faham ini adalah ujian Allah. Kalau ada ginilah, maka miskin lagu mana pun orang ni akan senang. Faham tak? Kerana senang yang sebenar, senang hati. Ingat orang kaya-kaya tu senang belaka. Kita tengok naik kereta Mercedes S400
Oh hebat kereta ni. Tak ada ni 600,000 syuting. Oh kita tengok. Berlumah berkocok hanya dengan bini. Nak berperang teluk, popa dalam rumah. Bapak rumah. Nak 3 tekak. Bahagian tekak bawah bibi duduk. Tekak tengah tuang rumah duduk. Tekak 3 borol layang duduk. Hebat rumah. Kaya dia ni. Kalau renang 3, hak 4 semegi. Tuang rumah duduk. Tok lelaki tukang mandi. Hak bujuk bini tuang rumah mandi. Hak bulat tukar kebun mandi. Oh memang kalau tukar kebun ada kolam suku bulak kaya sungguh. Tapi belum tentu aman damai dalam rumah tangga dia. Betul tak? Tengok baca surat khabar. Rumah banglo, bini samang. Betul tak? Mu lambat pikak mu dok gok cerita lambat. Hak sebelah dia rumah buruk buruk je. Ngana hak dapur-dapur tu pakai tutup dengan kotak sabung gitu Tapi tak balas lagi bini. Nak malam main tu kerja lama. Berbak cabut dinding. Faham tak? Dari dinding kotak gitu. Kau susah. Tak nak? Tapi bergurau sokmo dengan bini, bergurau sokmo dengan laki. Oh kaya je gitu. Ada. Kita kenal jawatan yang pasal tamu sebutlah nama, jawatan pun tinggi sungguh lah. Nak? Japanis repak terajang di bini menyembang depan driver. Nampak? Depan orang. Driver mari nak ambil, bini terajang atas belakang. Menyembang. Orang kaya. Pakak tinggi dalam negara. Menyembang terus. Driver kabur. Kita betul tak? Lah depan saya tak menyembang. Bangun kok masuklah kereta. Nak siapa tempat-tempat venue memang orang hormat belaka lah. Ketibaan Tuan Sri, Datuk Sri memang awak kena jadah. Betul ni cerita ni. Nak tak? Hebatnya di rumah dia. Nak? Tapi orang miskin walaupun rumah buruk tangga tak ada. Pakai terjun gitu pergi dapur. Nampak tak? Miskinnya tak? Tapi tak ada bekerja hanya dalam rumah gitu. Kolek tu lah awak minum air, kolek tu lah awak mandi, awak basuh kaki dan sebagainya. Miskin sungguh. Tapi bergurau laki bini. Nak? Puah main cokok, main nusuk-nusuk pula. Puah main nusuk, main lomba lari dapur. Nak? Tu kebahagiaan yang sebenar. Jangan kita tengok di kaya saja. Kerana ia telah ditakdirkan Allah. Bila Allah takdir, tak ada orang boleh tolong. Walaupun kita pakat semua jenis makhluk yang ada. Tak puas hati buat pakatan di dunia, pakat dengan hak planet Marih ni pula. Tak jadi apa juga. Tak ada seorang boleh menggerakkan seekor kaki semut yang kecil untuk melangkah melainkan dengan izin Allah. Siapa masa bukan kata kaki semut, kaki kita bekas pelari pecut tak boleh diangkat. Faham lagi? Siapa masa kehendak Allah. Dulu pelari pecut ni, Allah ni masa tu dia kalah dengan Ben Johnson je. Kalah dengan dia Kalui je. Tapi sekarang sudah kena penyakit hoki stroke. Faham tak? Penyakit angin ahmar. Tak gerak dah. Ambo tak boleh gerak sikit. Bekas pelari pecut. 10 saat itu lari 100 meter. 10 meter 1 saat. Oh laju. Tak gerak dah. Faham? Kerana takdir Allah. Nak? Lepas tu dia kata sini kena jaga-jaga. Ataupun ia suka bergantung atas daya upaya dan kekuatan atau atas usaha dan tipu dayanya. Dia mengira bahawa ia akan terselamat kerana ia cekap dan pandai mengelakkan diri dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ke atas dirinya. Ingat, segala peralatan yang Allah beri kepada kita adalah nikmat yang mesti kita syukurkan. Bukan dia menyebabkan kita jadi kufur, kafir kepada Allah. Ada orang dengan sebab kereta dia jadi kafir kepada Allah. Dengan sebab motosikal dia jadi syirik kepada Allah. Dengan sebab obat Tuhan beri jadi syirik kepada Allah. Dengan sebab pitih banyak dalam bank dia jadi syirik kepada Allah. Pitih dia banyak dalam simpanan, dia ada masuk apa benda ni skim insurans dan sebagainya. Dalam hati dia yakin kalau dia gitu gini dia tidak akan susah lagi. Orang ni sudah kufur kepada Allah. Betul tak? Dengan sebab duit banyak.
Naik kereta kita comel, BMW 7 siri, Allah juta, balik RM1 boh, 999,999 sen. Hang. Oh hebat kereta, jangan pegang di kereta. Yang menyampaikan kita daripada Terengganu ke Kuala Lumpur, Allah Ta'ala, bukan kereta. Kereta hanya sebab sahaja. Nak, kalau Allah kehendak, dak siapa. Jumpa dekat LPT. Baru lepas pada tu, tayar pak-pak sakatah. Betul tak? Kalau Allah kehendaki. Dah boleh pakai kereta mewah, kereta mahal. Boleh lah kalau mau ada BT. Silakan. Tak ada masalah. Jangan curi hak orang sudah. Tapi ingat, kereta mahal, kereta murah. Motosikal mahal, motosikal murah. Yang menyampaikan Allah Ta'ala. Kalau kita tak pegang gitu, kereta lah, peralatan lah, fasiliti lah, syirik kepada Allah. Kita bukan agama syirik, kita agama tauhid. Benda makna tauhid, la ilaha illallah. Tiada melainkan Allah. Tiada apa? Tiada orang boleh beri hidup, tiada orang boleh jadikan kita mati, tiada orang boleh panjangkan umur, tak ada orang boleh beri rezeki, tak ada orang boleh sampaikan kita ke destinasi, termasuk juga maka melainkan Allah Ta'ala. Nak? Oh, kafir dia pegang peralatan dia. Nak, dia pegang jamai. Bila sagna teh molek, sagna kanan menyala kanan, sagna kiri menyala kiri, teh wiper pun molek, sembuh air tubik kembur siap dengan sepu-sepu tubik. Faham tak? Tayar pula baru tukar Pirelli 1800 sutik. Nak? Mana minyak enjin baru tukar, gearbox pun baru tukar, steering pesen baru. Dak? Oh, beres kok mana boh? Yang membereskan Allah Ta'ala, bukan kita. Faham tak? Dah ni start comel enjin ni, lepas tu biar air ikut belakang exhaust. Dak siapa? Belum tentu. Ni molek rosak. Dan jalan 6 dak siapa? Ada orang kereta molek rosak? Ada? Ada? Duduk atas towing. Aston Martin DB9 duduk atas towing. Tuang duduk lah tu. Lori duduk bawah. Tak siapa apa? Masalah komputer rosak, tak gerak kereta. Betul tak? Jangan kita tengok kereta buruk, ada apa ni? Belum tentu. Yang menyampaikan Allah. Ajak kita tengok kereta buruk ngak. Kita pernah jumpa kereta tu. Dah lah buruk, dia jalan sengit gini. Sengit. Orang kereta gini tak? Dia gini. Tapi tayar gini. Kereta tu kesak dah. Kesak tulang belakang. Mana tak? Buruk bonet belakang pakai tutup ke dalam. Buruknya kereta ni tengoklah molek-molek ada jalan tengah jalan. Betul tak? Pintu belah nu repuk habis. Bis pada ting buruk. Nak, benda jenis pun tak tahu dah. Nak, tak tahu ke benda. Tengok tu orang lah, kat 100 umur. Kita kat bawah steering. Betul tak? Molek-molek bila kita potong, Allah tu repa pakai hitam gitu. Wajah baru siapa? Tak siapa. Walaupun baru tubik hilang, rosak di tepi jalan. Betul tak? Masalah tu, masalah ni. Mercedes, Volvo, baru siapa? Dak hidup start. Masalah tu, masalah ni. Ayah haji buruk tadi, molek-molek ada siapa? Rumah bini muda. Faham tak? Menenggak ayah haji. Tapi sebab itulah, jangan kita jadi macam orang putih, macam orang Korea, orang Jepun, orang Cina yang pegangan dia bila barang tu molek garanti berjaya. Bukan, kita pegang manjada wajada, siapa bersungguh-sungguh wajada, bukan garanti pada keadaannya dia akan mendapat kejayaan dengan kesungguhan. Sabda Nabi, la yughni hadarun min qadar. Artinya tiada berguna menjaga diri dari apa yang ditakdirkan. Makna kalau Allah dah tetapkan suatu perkara, kita tidak mampu elak. Cuma kita berusaha menjaga kerana itu adalah perintah Allah. Itulah ketetapan sunnatullah ke atas kita hidup di dalam dunia. Yang tidak baik kita elak, yang baik itu kita cari. Molek dah, berik makan molek, sagna nyala molek, wiper musim molek, minyak pun cukup, round 99, tak main dah 97. Nah, bila patuhi pula undang-undang jalan raya, dabang lain, dak potong. Faham? Dak laju kalau tengok 190 bawa 80, tengok 110 bawa 100 Bagusnya belum tentu
selamat. Kalau Tuhan nak takdir, lari daripada arah depan, betul-betul siapa dekat dengan kita, tayar dia pancik, dia pun pusing kat arah kita. Betul tak? Benda ni kita mulakan dengan doa. Hak kereta tak boleh jaga. Hak kereta boleh jaga kita tu. Nak kanang, sagena kanang. Nak berhenti, tekan brek, ambil kiri. Tapi hak orang terbabah langgar kita nak buat ke mana? Hak tu mulakan dengan doa. Naik kenderaan. Betul tak? Serah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku berserah segala pekerjaan aku kepada Allah untuk bermusafir pergi ke tempat sekian-sekian. Malam-malam ada tengah naik kereta dabar lain. Naik kereta dua hala, kereta jalan tengah pokok bunga, dah kereta terbang ke atas. Ada tak? Malam-malam ada kereta lain terbang bau atas muka kita. Sakit tak? Itu siapa nak jaga? JPJ boleh jaga? Tak boleh. Terapik boleh jaga? Tak. Allah Ta'ala bukan bijak kita, bukan hebat kereta kita. Faham? Dah ni doa naik kenderaan tak erti. Doa naik kenderaan. Naik kereta pagi petang siang malam. Nak percaya tak kereta? Dekat tour tu tanya. Nak tunggu kat tour saudara. Lalu sebuah masjid kompresor 200. Baca sekali doa naik kenderaan. Dah tak erti. Betul tak? Dah. Maka dia tidak ada dalam penjagaan Allah. Kalau nak terikut, terikutlah. Tak mau terikut, bernasib baik. Itu saja. Sebab tu kita ni ada dua. Satu perkara kita minta tolong dengan Allah. Dua perkara dengan manusia, dengan makhluk. Nombor satu sekali dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau saja kami minta tolong. Maksudnya yang orang lain tak boleh tolong, kami minta tolong kamu ya Allah. Dalam hadis pula Nabi kata izasta'anta fasta'in billah, bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Dan mana pula dah boleh minta tolong dengan makhluk? Boleh, tapi perkara yang pada adab makhluk tak boleh tolong, jangan minta dengan makhluk. Seperti minta sembuh sakit, boleh tak minta dengan makhluk? Tak boleh. Minta tolong cocok sejarum? Boleh. Faham tak ke? Minta panjang umur dengan makhluk? Tak boleh. Minta dengan Allah. Minta dengan JKK banyak umur? Tak boleh. JKK barang tanah. Tak. Kemudian janganlah kita kata kita pandai begini. Umpamanya bila kita kepik dengan kita motong, lepas tu bila kita nak motong, kereta mari dekat kita pun sak cilu sikit, setengah inci je dengan kereta dengan lori terlepas kat kita. Nak siapa yang melepaskan kita? Hak tu tak boleh nampak kita. Mujur aku tak break sikit aku pusing kalau lah tak kena lagi. Faham tak? Kalau sakut sikit, lepas tu duduk hospital. Tangan kanan masuk screwdriver, tangan kiri masuk semana hidup. Nak belakang masuk seming, keting 12 mozek belaka. Nak jawab apa ni lagi? Nak dia abang tak baik bang, kata kita tak baik. Tak pandu kat orang ramai tengok. Dia bahaya kena. Faham tak? Bila tak kena, aku udang ulik tu. Sikit lagi ngelau aku siap kita apa lepas lalu. Kau tengok mu bijak tengok orang, bos. Ni nyakit lah gila lagi. Allah Ta'ala kerja dia belaka. Faham tak? Pengalaman itu penting. Ilmu itu penting memandu, tapi jangan kita. Allah Ta'ala lah. Kan kita hamba Allah kan? Dia pelang belaka, dia tukar takbir belaka kan? Barulah lain kali baru nak jadi selamat sama. Bila hak ni Tuhan selamatkan sekali, kita buat cakap besar dah, kali kedua kena. Kau ni gambar okey. Tak sakit apa ni, masuk skru keting ni. Lepas tu terik ke benda berat pula. Pasal lari sendiri. Keting lari. Jadi kalau tok muding dia repih. Kapak masuk gitu, menolong tebik tahi. Hospital tak main repih. Dia bila lari gitu, dia tebuk kaki dengan skru ikat atas tulang, dia gantung benda berat bawah. Faham tak? Supaya ni nak turun. Esok ditambah setengah kilo. Faham tak? Lama-lama tak berkepak masuk balik. Tulang hari tu dah ramai mari nawak. Budak-budak cek main terik batu tu. Tubik air mani tu. Dah ada muka mu.
Bila dah kena baru kata sakit. Bila dah kena terlepas, aku hero, aku pandai, aku bijak dan sebagainya. Betul tak? Tu di jalan raya contoh je lah. Tapi dia berlaku di mana-mana. Cuma kita segi nak pesan bila sebut jalan raya, teringat anak pesan. Bila kita bawa kereta, jalan kita betul. Lepas tu ada orang memotong, berbahaya. Faham tak? Dia sedang memotong. Jangan wilapu. Ambil duana peraturan wilapu tu, bodoh belaka tu. Kawan tu dah kepik dah. Tengah-tengah dah lepas, mu pergi akak lapu tinggi pula. Kau pening. Faham tak? Jawabnya, memperlahankan kenderaan. Nah, lepas minyak. Kalau perlu brake. Dan kalau perlu lari ke tepi. Itu saja. Betul tak? Dah, minyak tekan laju api. Dah apa ke? Potong apa gini. Kalau lakung kena. Dia bodoh tu. Dia kata nyawa dia sendiri, anak bini dia dalam kereta. Dah mung kawan tu dia salah dah. Salah perkiraan, dia pergi potong juga. Kita slow je dah. Kita di pihak yang betul. Slow kenderaan, ambil tepi sikit biar dia lepas. Betul tak? Sebab kita ada gak salah perkiraan lain kali terpotong dalam keadaan bahaya. Betul tak? Ini cara dah api. Palah. Dia ambil ni api tu. Buku nanda. Tak. Pasal orang buat gitu. Oh, api kalau gitu. Lain kali dia pun buat. Siapa ketua dia buat. Betul. Orang api pasal ada roadblock di sini bawah. Baru api. Tak? Orang tengah motong api. Buat apa? Kata bengong mereka. Dia kira dia betul tak salah. Tak? Sebab apa aku nak slow, aku betul kan? Kena cepat kan potong. Derah. Memang dia nak derah, dia tengah motong, dia tekan minyak laju. Kita kena slow di pihak yang benar. Betul tak? Itu cara dia. Bangang ngaji agama je pandai. Berjalan raya bodoh, lakung kena. Nampak? Tekan juga. Kita tak salah kan? Salah dia. Tapi kereta acur, kaki kena potong. Nak? Tu jenis bawa kenderaan. Tak tahu kahla. Maka renungkanlah segala kata ini dan fikirkanlah dalam-dalam kerana ia mengandungi makna yang mendalam dan rahsia yang banyak. Hanya kepada Allah Ta'ala kesudahan segala perkara. Senang saja. Dah guana gitu, kita nak berseri jadi molek, kita nak keluar daripada kesempitan hidup, kita nak majukan ekonomi guana. Ni Nabi kata tak boleh lari dah daripada qada dan qadar. Qada dan qadar buh dalam. Hak luar zahir ni kita berusaha. Comedah tu Islam ahli sunnah wal jamaah. Mana berusaha lah. Nak nega nak pergi jadi kaya nega silakan. Dah kata tak boleh. Dalam hati aku menega lagu mana pun Allah yang menentukan kejayaan. Kalau Allah kehendak aku berjaya. Allah tak kehendak aku tak berjaya. Tu hati. Faham tak? Jangan buh luar jeng barang dalam. Seluar dalam pakai lik luar jeng. Tak cerita kali esok masuk jabat. Pakai seluar selek comel gosok molek, kasut mucung baju gosok molek, meja. Luar dalam kalau kedah pakai lik luar. Pergi jabat, Assalamualaikum. Orang tengok, Superman. Buat apa boh jadi bodoh gini? Faham lagi? Jadi berjaya tak berjaya semua Allah yang tetapkan. Dalam hak luar berusahalah dia gitu. Kemudian mengharapkan keampunan tanpa amal. Wallahu a'lam. Macam mana nak buat untuk bersihkan hasil rezeki di pekerjaan saya selama ini? Sekiranya kerja saya selama ini banyak datang lewat ke tempat kerja. Hukum datang lewat ini hukumnya ada kalanya haram apabila kita dibayar dengan masa, ada kalanya tidak haram apabila dibayar dengan kontrak, dengan kerja siap. Jadi kalau kerja makan gaji itu biasanya kita dibayar dengan masa kita mesti berada di pejabat. Banyaklah kalau kerja makan gaji ni jadi lara, masuk lewat, balik awal, tubik time pejabat, makan masa lama. Time duduk buat kerja, patut buat kerja, tengok YouTube. Banyak benda. Maka banyaklah kita bersedekah bila kita dapat gaji. Jangan niat nak hapuskan kesalahan. Mudah-mudahan dia mengkafarah atau membersihkan daripada pendapatan kita. Kerana sedekah tu adalah makna membersihkan harta, seperti mana zakat juga. Kabar sama lah. Kan kita target, kita duduk kampung mana? Kampung aku hak mana orang susahnya? Orang ni sebuah rumah. Maka kita patuh je. Rasa kita dekat dengan dia.
Tak perlu banyak, aku dapat kat gini 2,500 gaji. Cerek dulu 100 riyal untuk bahagian rumah dia. Kita beli gula, beli minyak, beli gandum, beli baju seluar seorang, beli kasut selipar pasang seorang. Nak, ada lebih pula dari 15 riyal, beli mi goreng 4 buku, biaya makan 4 beranak. Nak, habis 100 riyal. Nak, untuk sekali gaji beri korang. Ni tak ada, 2,500 masuk ke kita habis, 3,000 pun masuk kita habis. Kalau pergi makan kedarah boleh gaji, kedarah anak bini kita saja. Hak senang dah. Tak, orang susah-susah kita tak ada. Kita nak target, nak beri. Apa salahnya kita makan, bawa keluarga makan ikan, kepala ikan pauh gitu gini. Buku mi goreng 3 buku. Mana? Tak pedih pula bang. Orang kat rumah kita tu lah, orang susah. Tak, siapa pamah ping-ping. Anak tu baik ni, yang wikayah ni 3 buku. Betul tak? Baru berkat hidup. Soalan seterusnya. Saya minat seorang perempuan, tapi soalnya mak dia meletakkan hantaran sebanyak 8,000 dengan alasan barang semakin mahal sekarang. Minta penjelasan. 8,000 punya letak ni budak puan. Boleh letak harga mahal, bukan tak boleh, tak haram pun. Cuma yang paling afdal, yang paling murah. Kerana itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berkat, yang paling murah. Patut awak soalan, tak kalau letak mahal, haram? Tak, tidak haram, tapi kurang kebaikan. Nak letak mahal juga, biarlah padang dengan barang yang kita dapat. Betul tak? Nak jual kaca ni, pasal rasa-rasa nak beli benda lah kereta lain pula. Nak jual kereta, tahun kereta kaca haji, tahun berapa haji? Tahun 97 ni. Buruk lepuk dah. Pintu belakang tak boleh tutup rapat tu. Gayok pintu. Bang. Lepas tu kalau awak nak beli, saya pun mula tereng tak ada anak main cabut budak anak. Tereng. Tak. Dah apa dah haji dah naik lama. Dah kat 3 bulan dah berumah gitu je. Dah nak jual berapa gini lah dah awak kan kalau anak dara poci. Anak dara kita ambil dah ni 200,000 dah. Padang tak padang dengan barang. Kalau ada orang beli pun hak mabuk air ketum baru beli. Bang. Nak jual 8,000 harga anak perempuan. Boleh? Boleh. Tapi biarlah pandang ngaji Quran. Biar khatam 114 surah. Nak buka surah-surah mana boleh baca belaka. Pandai masak. Pandai gula, boleh bergepah, boleh buat kuih-kuih tradisional. Nak pandai jahit baju, menasabah 8,000. Nak hafal Quran 30 juzuk. Ingat hadis sahih Muslim, ingat hadis sahih Bukhari. Patu pandai pula ilmu nahu sarah, ma'ani badai balaghah reti belaka. Mengaji Quran sedap, suara boleh buat 3 lagu Arabi. Pandai masak western, eastern, Japanese, Spanish, Mongolia, Philippines boleh juga. Faham tak? Kemudian pula comel loteng, leher jinjang, berlesung pipik, mata macam sabung, dagunya tajam. Tinggi lampai, menyesabah. Berapa? RM20,000. Ni 8,000 ketuk busuk kohong. Faham tak? Laki baru suap nasi semulut, bunyi ping, bunyi. Bini ketuk ok comel. Jeluak tu bik balik hak makan kemarin. Faham? Masuk dak pandai, dak masa masak ikut pandai lah orang. Dah apa ikut pandai gitu makcik? Dak andam masak. Betul tak? Tok kita, mak kita, kari boleh. Gula kuning boleh. Gula merah boleh. Masak asam boleh. Masak kicap boleh. Tumis air jadi. Goreng ikan 5 minit siap. Ini benda boleh. 2 perkara. Yang pertama, perangat nasi marang. Yang kedua, masak air panas. Hak tu saja. Buku resipi banyak tapi tak pandang masak. Letak pula mahal-mahal. Ngaji Quran tak reti. Alik betul. Alik betul. Dok main gitu. Kau itu sembang muka lah beledi.
8,000 lah ni. Nak tengok pung tak pung pak pung pak pung pak pung pak pung pak pung pak pung kopang. Berapa ribu? 12. Duk lawa mana 12? Nampak tak? Nah, 12 ni maknanya kopang macam Ratu Mesir, boleh tahan kira. Tempat kedua, Miss Mesir, boleh tahan kira. Nak, ni dagu duk tak ada kelong. 12,000. Timbang, patuh habis lacing-lacing. Nak, janganlah menengada-ngada, jangan menebeng-nebeng, jangan berlawang-lawang, jangan ukur dengan harga barang belanja. Kerana lepas pada kahwin, wajib pula suami kena beri nafkah sepanjang hayat. Betul tak? Soalan saya, jika kita menyatakan hasrat mengambil seorang perempuan menjadi isteri lalu disanggupi oleh perempuan itu, maka sah menjadi tunang dan haram dipinang oleh orang lain. Soalan saya, bagaimana kalau hubungan terputus, adakah tunang juga tidak terputus? Jawabnya, kalau hubungan terputus, tidak mestinya pertunangan itu terputus. Pertunangan ni dia macam perkahwinan, mesti dilapaskan. Saya putuskan pertunangan. Dia kena rapah gitu. Bang, dia kalau senyap tak berhubung bukan makna putus tunang. Kena lapas. Sama ada lapas tu soreh atau kinayah. Lapas soreh, lapas jelas. Saya putuskan pertunangan dengan awak, atau awak sudah tidak menjadi tunang saya lagi. Kinayah, saya sudah tidak suka kepada awak lagi. Tu kinayah dengan niat putus tunang. Faham lagi? Soalan seterusnya, bagaimana kedudukan ketika membaca talqin? Adakah menghadap atau membelakangi kiblat? Menghadap mayat. Menghadap mayat, sama ada berdiri ataupun duduk. Soalan seterusnya, berkenaan qada solat wajib 5 waktu, apakah hukum ataupun alasan? Ustaz, jika kita buat qada solat wajib di surau atau masjid itu selepas solat fardu berjemaah, digantikan masa orang ramai solat sunat, qabliyah dan ba'diyah, boleh, tak ada masalah. Solat hutang, bayar hutang ni bila-bila masa. Orang solat ba'diyah, kita solat qada. Orang solat qabliyah, kita solat qada. Tak ada masalah. Yang penting membayar hutang. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang Allah hendaklah kamu bayar, atau dulukan daripada hutang yang lain. Ingat, masalah bayar qada ini masalah yang sepakat Pak mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Apa hukum orang yang suka khobek kereta, lawa-lawa, suka cantik keretanya, khobek kereta, dia habis duit, tapi bawa kereta tu tak buat pergi surau, mungkin sebagai satu jalan dakwah untuk tarikan orang itu untuk mendekati surau. Dia beli kereta, lepas tu dia tambah jadi lawa-lawa pula. Tak ada ulama kata haram, boleh, tak ada masalah. Lepas tu dia hobi kita berlain-lain. Ada orang hobi nak beli lawa baju je, baju lawa-lawa, suka ngak cari baju lawa-lawa pakai nanggok tersebah. Ada orang berakhir kasut lawa, betul tak? Ada orang berakhir cermin mata lawa. Ada orang berakhir rumah buat lawa-lawa, kereta buruk tak cara. Ada orang berakhir kereta lawa, rumah buruk jadi benda-benda ni tidak salah. Lebih maju, lebih jauh, hidup umur dunia ni lebih banyaklah pancara seberagam mukneka minat dan hobi manusia ni. Dulu zaman tak ada telefon, tak ada lah hobi, maknanya buat kabel telefon, learning jabang telefon. Lepas tu ada orang dia jenis minat kabel pula. Kabel dia ada gambar britik gini pula, kabel macam kepala beruk pula, ni macam penguin, ni macam hantu iblis. Macam-macam dah pula jadi. Sebab apa? Sebab benda ni baru ada. Maka dia buat pasang lawa-lawa, tidak salah. Cuma dia tak pergi ke sejik surau dengar tu, benda situ salah. Allah beri nikmat, jadi pelawar pula, tak apa lagi, tapi tak guna untuk kebaikan. Maka tu dia kata dunia semata-mata. Padahal kereta Mercedes dia beli lawa dah, dia tukar ring pula jadi lawa lagi. Bubur sirik pula atas belakang, lawa lagi. Tukar spoiler, lawa lagi. Pergi sejik, tak apa. Tidak dikatakan dunia sahaja. Dia ada dunia hasanah, akhirat hasanah.
Nak, ni dak makeup kereta saja. Nak, maybe. Set maybe jojo. Atau biar patah rodok pangkari. Buka bonet belakang. Spider. Soundbox gerbung Gangnam Style gerbung. Nah, orang duduk dengar sejak tu kan, dia bahan di Korea bodoh tu. Nah, asli tu rugi. Jadi mu nak kereta lawa, nak make up lawa, silakan. Tanya siapa dengar, kita dengar. Tanya siapa mayang, kita semayang. Tu tak? Baru comel. Leh? Hok kacik belakang ujuk duk tengok kering. Nak, wajah belaka. Rugilah kalau make up sahaja. Nak, make up buat gi sejik. Nak, kereta lawa-lawa comel hias aksesori gitu gini nak. Dak puas hati beli wajah. Boh spoiler belakang. Dak puas hati gi spoiler. Boh siri you bodoh pula kat atas kan. Jujur 78 keping. Dak puas hati lagi tengok benda kurang. Ring, toko ring, bukan murah ring. 4 biji ring, RM800. Allah, bukan murah. Dak puas hati lagi, steering, baluk bulu pula steering. Dak puas hati lagi, bom metal tebur, nanti jujuk ke atas dashboard, dak tebur sekarang, metal saja tebur. Dak puas hati lagi, benda kita ada, cek. Jalur tak ada, beli je jalur. Cina kata ni walak jalur baru siapa? 80 sebelah, kiri kanan 150 sudah. Tepek jalur pula. Dak puas hati lagi, benda. Patut berasa dak kena. Kat tudung minyak. Dak ubus stiker gambar orang kecing. Tak apalah dah bodoh gitu. Tapi gilah sejik attack. Bukan orang marah aksesori. Bukan marah kereta lawa. Dah pergi sejik, dah pergi dengar. Jadi dunia hasanah. Tapi akhirat tidak ada hasanah. Betul tak? Maka soalan seterusnya, kita solat jemaah betul bulat keadaan kedudukan saya melebihi imam sebab ruang solat yang terhad, boleh ke tak? Kita semayang mana-mana masjid memang dia strict ginilah makmum, batu imam depan, betul tak? Tapi kalau Masjidil Haram dia duduk kiblat tu, Kaabah tu kiblat, maka sah bulat ke straight? Bulat. Jadi kita bulat gini. Tapi kalau kita nak tengok gelindung, imam sudah ke belakang. Nak, kalau kita tengok gini. Tapi kalau dia betul straight, kita belakang imam. Tapi bila kita bulat gitu, macam depan pada imam. Jawabnya, hak tu tak ada masalah. Dalam Masjidil Haram, tak ada masalah. Yang tak sah dalam Masjidil Haram, ini imam, ini Kaabah, kita duduk depan ke imam. Tidak sah. Tapi kalau tepi, walaupun ke depan, dikira boleh. Pasal dia round back, dia musing. Faham tak? Soalan seterusnya, bolehkah duit dividen bank digunakan untuk beri kepada sekolah atau pondok-pondok? Jawabnya, kalau benda tu yang syubhah, dibolehkan. Itulah maslahat yang orang ramai patut dapat manfaat daripada duit-duit yang tidak boleh digunakan untuk keperluan individu. Apakah maksud Jibril dari segi bahasa? Ada berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama lughah. Ada yang mengatakan yang sangat nyata, ada yang mengatakan yang menjadi ketua. Soalan seterusnya, apa hukum kalau nikah tapi suami masih belajar, isteri bekerja, berdosa tak suami tak bagi nafkah? Jawabnya, nafkah pada asalnya wajib, tetapi boleh dielakkan jikalau mendapat persetujuan daripada yang punya diri. Siapa yang berhak atas nafkah? Bukan qadi, bukan raja, isteri itu sendiri. Isteri tu kata, bang, abang tak bagi duit bulan-bulan. Saya pendapatan saya tinggi pada abang dah. Nak, saya 85,000 sebulan kontraktor. Nak, abang 850 sahaja JKK. Faham tak? Jadi gugurlah nafkah. Faham lagi? Kalau tidak gugur oleh tuan punya hak, tetap wajib diberi. Kalau tak mampu, menjadi hutang yang membawa kepada mati. Soalan seterusnya, apakah tanda yang seorang perempuan itu jodoh kita? Dengar molek, ramai orang duduk gila bab kataan jodoh ni. Sibuk sekali jodoh. Dan orang dulu-dulu ada tak sibuk kataan jodoh gini? Tak ada. Molek-molek ada nikah beranak cucu. Nah, kita jodoh saja duduk bala kataan jodoh. Duduk sibuk sekali. Jodoh ni apa benda? Jodoh ni pasangan. Sama ada pasangan perkahwinan atau pasangan bisnes, dia panggil partner. Jodoh lah tu, pasangan.
ataupun pasangan bermain, jodoh kita. Cuma kalau konteks yang masuk dalam perbualan masyarakat hari ini, jodoh maknanya pasangan hidup. Faham lagi? Jadi pasangan hidup kita, ada tak tanda-tanda dia akan jadi pasangan hidup kita? Jawabnya tak ada. Tak ada sebarang tanda. Yang ada tandanya ialah selepas akad nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, baru boleh kita kata itulah jodoh kita sekarang. Bila bercerai, tiada jodoh. Tiada jodoh makna tiada benda. Maka disitulah masanya berakhirnya kita berpasangan. Lepas tu kena faham makna jodoh. Sebab duduk faham kan, jodoh dia mesti guna gini-gini, kena ada tanda gini-gini. Itu pelawak belaka. Tak penting benda-benda gitu. Kita berusaha lah nak berkahwin. Orang lelaki berusaha, orang perempuan berusaha, iaitu orang yang dapat memahami kita. Kalau orang lelaki gak, dia sayang pada isteri dia, bukan jenis maknanya menipu dan sebagainya, bertanggungjawab, beragama, maka berikhtiar. Mulakan dengan peminangan, lepas tu perkahwinan. Bila berkahwin, jangan ingat ini kita jodoh kita selama-lamanya, tapi bila kita berkahwin dapat isteri, inilah jodoh aku pada masa ini. Faham? Esok belum tentu. Kalau esok kita mati, dia jodoh kita tak? Kalau kita hidup ini, esok dia mati, jodoh kita tak? Kena molek dua-dua tak mati lagi, bercerai. Putuslah pasangan. Dia panggil tiada jodoh. Nak nikah lele-lele dah, minta putus, tiada jodoh. Nak? Nak sibuk nak jodoh ni buat apa? Isteri, suami menolak ajakan isteri untuk semayang. Semayang apa? Semayang, untuk semayang beriman dengan alasan tidak bersedia, sedangkan bukanlah buta baca Quran. Tolong jelaskan. Tidak wajib seorang suami menjadi imam semayang berjemaah dengan isterinya, tetapi seorang suami hendaklah pandai mengambil hati isterinya. Kalau benda-benda yang gini pun dia tak sudi menjadi imam, dia bukan suami yang baik. Faham? Suami yang baik bukan hari-hari jadi imam kepada isteri dia, tetapi dia boleh menjadi imam kepada isterinya. Kalau tidak, sama-sama sekali-sekala. Benda ni kena ada di dalam kehidupan berumah tangga. Itulah menjadikan dia belajar untuk kembali taat kepada kita, kita menjadi imam, dia menjadi makmum. Supaya keberkatan daripada makmum mengikut imam terbawa-bawa dalam rumah tangga. Suami taat kepada isteri. Dalam satu kampung ada dua masjid. Dalam satu masa kedua masjid itu mengikut waktu yang sama. Sah tak semayang kalau gitu? Bukan kata dua masjid, 2000 masjid pun sah belaka semayang. Faham tak? Masalah ramai masjid ni hanya masalah semayang Jumaat. Semayang lain tak masuk. Semayang Jumaat masalah sah ke tidak. Jikalau masjid itu masih lagi kosong, dibuat masjid yang lain pula satu lagi, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, yang mana takbir dulu, dialah yang sah Jumaatnya. Itu saja perkhilafannya. Masalah banyak masjid tak ada masalah. Apa hukum kita mesej orang perempuan? Tak ada masalah. Mesej ini lebih ringan hukum daripada berbual atau bertegur sapa. Kerana bertegur sapa dapat menikmati akan nikmat suara. Adapun mesej dapat tak nikmat suara? Tak ada gambar yang sama, A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Cuma bila diharuskan, dia mengikut akan peraturan. Ada sempadan. Semua ada sempadan. Sama macam dia kata, boleh tak kita makan dan minum? Boleh. Soalan bermesej kita kak, boleh tak kita mesej perempuan? Boleh. Dah mak? Benda gitu. Sama macam makan minum. Makan minum salah tak? Tak. Boleh. Dah mesej? Tak salah tak? Allah kata, kulu washrubu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan melampau. Maknanya ada semadang. Boleh benda yang perlu, boleh hantar mesej, boleh tulis surat, boleh Skype, boleh WhatsApp, boleh YM, boleh Facebook, tapi jangan lebih daripada hak.
Faham tak lagi? Itu Islam. Maknanya Islam ada agama yang mengatur. Bukan agama yang menyekat kebebasan manusia. Soalan seterusnya. Apa hukum jadi peguam sebab ramai orang takut masuk neraka? Apa saja pun biarlah berlandaskan hukum syarak. Jika kita terpaksa mengadakan seorang peguam di dalam keadaan sistem guaman yang tidak menepati syarak, untuk kita tegakkan keadilan syarak biar timbul di dalam sistem tersebut, maka hukumnya diharuskan. Kalau libat semata-mata untuk mencari makan sahaja, maka tidak ada ulama yang mengatakan harus jikalau dalam kerja kita ada perkara yang bertentangan dengan syarak. Soalan seterusnya, apa hukum suami isteri cium mulut? Ada orang kata tak boleh kerana mengikut orang kafir. Budak dah. Dah kaki tak boleh jimak pula ikut orang kafir. Lepas tu nikah ke mana? Nengung. Bini tidur atas katil, laki bawah katil. Tak? 80 tahun tak boleh anak. Sebab apa? Tak boleh ikut orang kafir. Faham? Ni banyak mengarut le ni. Ada pula dia tium mulut bini dia ke haram. Kok pandai dia, halal belaka. Orang puan ni kalau kita kahwin dengan dia, melainkan dua perkara, iaitu farak pada ketika haid dan nifas, dan dubur pada sepanjang masa. Hak lain boleh berlaku. Tak ada masalah. Tangan bini, tiok bini, dahi bini, tumit bini. Kok pandamu lelaki bini. Puas ada gini, pesen duduk atas latar pula, bini nyek dengan tumit, kok pandai. Asal jangan mati sudah. Sebab Allah kata nisa'ukum harsul lakum. Nampak? Fa'tu harsakum anna syi'tum. Betul tak? Isteri kamu adalah ladang-ladang kamu. Maka mu cakurlah ladang kok mana mu nak cakur. Kebun kita kat mana aku lah. Kau nak cakur kat tengah dulu, kat tepi dulu. Cuma ada dua perkara tadi sebagai penjagaan. Faham? Pasal banyak lah ni benda yang tak boleh, benda yang boleh kata tak boleh. Banyak mandar-mandar tak lah ni. Nak zaman Facebook ni, masing-masing jadi mufti lah ke. 8,000 orang mufti ada dalam Facebook. Gini ni boleh haram, ni boleh bid'ah pula, dalalah pula nyewi. Padahal baru 3 tahun belajar agama, terkerek nyewi duit dalalah. Tengok muka koru begitu macam agak basikal muka. Mulai ada haram. Dah ngaji di mana? Tak ngaji mana? Tengok ngaji universiti. Mana patwa abad hadis pula ni? Inilah akhir zaman. Apa patwa haram pakai seluar? Pasal apa seluar orang putih buat? Tu ngarut belaka tu. Luar jing haram apa orang putih buat? Seluar tu seluar jabat haram kau orang putih buat. Ingat orang tua luar jabat. Dah kita tanya balik, dah luar lalang awak pakai tak? Dia senyap tak jawab. Dah kalau haram kalau lalang dah nyanyi. Luar lalang ni orang putih ke? Tahun 1883 rasa. Tak? Belum tu luar lalang panjang, labuh, kok kobong. Tahun 1880 berapa lupa dah. Dia buat luar lalang cek. Saya kat macam ni dia cek sikit macam boxer ketak gitu. Tu mula-mula tubik luar dalam. Masa tu orang Islam dia pakai seluar panjang luar dalam, seluar ceruk. Luar dalam kita pakai spender ni orang putih buat. Dia tak boleh pakai luar dalam haram apa orang putih buat? Nyanyi Nyanyi dah nak jalan tak apa tak kalau dalam. Kalau nak mayang nyanyi. Tu imam kata rapat saf, betulkan saf, tanggalkan seluar dalam. Dah tak boleh pakai. Betul tak? But tepi. Waktu imam lepas gitu dengan kaki. Bium. Sakuk tak kepala terbilang. Suatu luar dalam tak imam. Ni ngaruk belaka. Banyak sangat nak jadi ulama mujtahid. Tak? Air mazi dan air mani keluar serentak pada masa yang sama. Apa nak buat? Jawabnya berlakulah situ hadas kecil dan hadas besar. Air mazi hadas kecil, air mani hadas besar. Maka mandi wajib sekurang-kurangnya. Dan sunat mengambil wuduk.
Nak. Solat ketika perang macam biasa. Dan solat dalam keadaan hiddatul khauf barulah boleh dalam keadaan berperang. Sama ada dia ada banyak 16 cara kalau tak silap solat ketika ketakutan termasuk dalam perang. Musuh ada di depan tapi dah akad nyata lagi baru berkemah di depan, solatnya lain. Musuh mari daripada belakang, solatnya lain. Faham tak? Musuh sedang datang menyerang tapi tak sapa lagi, solatnya lain. Musuh sapa dah sambil menembak-nembak, perang, maka solatnya lain pula. Tak? Mak saya suka saya sambung pelajaran Universiti, saya suka belajar pondok. Adakah saya ini termasuk orang yang derhaka? Tidak. Kabulkan hasrat, sebut molek-molek supaya orang tua faham dengan hasrat kita. Tak? Tetapi kalau bawa sampai berduka cita dan sebagainya, janganlah sampai mak kita jadi gitu pula. Boleh kita sambung di universiti dan kita mendalami ilmu agama di universiti. Ada usrah, ada ngaji kitab pula dengan kawan-kawan, ada di masjid dan sebagainya. Tak ada masalah pun. Nak 1000 daya. Soalan seterusnya, sah Datuk Imam baca surah dia tinggal satu ayat lepas tu diterus rakaat, sah. Kalau disengajakan makruh dan meluputkan fadilat. Tapi semayang itu sah. Sah tak kalau kita semayang witir 3 rakaat 1 salam? Sah. Soalan seterusnya, apa hukumnya kita berziarah kematian, kita bercerita hal-hal dunia? Itu juga sampai ke tanah kubur. Waktu yang paling penting kita insaf ialah masa ketika tersebutlah persiapan untuk saat kematian kita pula. Ini perkara biasa yang berlaku. Bila ziarah orang mati, tak pergi tengok pun mayat, tak berdoa untuk mayat, duduk sembang ramai-ramai bawah rumah. Tabiat orang Melayu ni bila orang mati, kursi buat turun belaka. Ada kursi rotang, kursi plastik, kursi kecil, kursi besar buat turun untuk orang nawak esok. Faham? Orang pun mari pakat sembang belaka. Mati bila? Mati marah. Kau apa? Kau pak. Oh. Duk main gitu. Faham? Siap-siap bodoh sekapung. Naik lagi kat mayat. Faham tak? Minta izin kat mana mayat. Tu bodoh orang lelaki. Jadi duduk sembang saja berderang bawah rumah. Tu tak? Orang puang bodoh juga. Bagian duduk keliling ke mayat atau rumah. Faham? Mayat buah tagerai. Orang puang duduk keliling mayat. Orang mari nak pergi. Allah, orang puang ramanya tak jadi balik. Orang nak berdoa untuk mayat, Tok Guru nak berdoa untuk mayat, Tok Wali orang berkat-berkat nak pergi kat mayat. Tak boleh, orang puang duduk keliling. Awet saja 40 ekor keliling mayat. Tak baca Yasin. Gak itu sembang tarikh muka. Pasal apa jadi gitu? Pasal tuan rumah bahlul. Tuan rumah bangang. Kalau tuan rumah tu dok bodoh, orang puang belakang sikit sebab orang lelaki nak ziarah, nak mendoakan untuk mayat. Betul tak? Jadi tradisi bila mati buah mayat atas gerai, orang puan naik keliling mayat ramai-ramai. Siapa muka bitu? Orang lelaki sembang bawah. Nah, jadi kampung orang bodoh. Dulu kini dan selamanya. Pah tanang dah, katil tak lih alih. Lagi bodoh pula. Berapa alih? Malah karang ayah balik nak tengok katil dia. Malah karang roh balik nak duduk mula atas katil tu. Dia kata, orang ngajar tak boleh dengar, duk baca pedang Setiawang. Jadi bengong. Orang baca hadis, dia baca komik Raja Rimba. Orang duduk baca kitab Beka, dia baca URTV. Dia baca surat khabar pada. Itu tak kerti apa ayah. Jangan alih. Orang nak alih kata. Apa mau dah alih? Ayah balik, malah karang. Nak jimuk ngemok. Tu kita tambah lah tu. Ada. Tu khurafat belaka tu. Faham tak? Tidak mustahil roh boleh balik. Itu semua adalah di bawah bidang kuasa Allah. Tapi tak ada anjuran suruh sipang katil situ. Wak masuk. Kalau dia balik pun Allah lah yang lebih mengetahui. Dah pun kata apa? Takut ayah nak tidur pula karang. Tak? Apa ayah balik tidur saja je. Banyak benda ke kalau dia balik dia nak buat. Buh belaka lah raket badminton ayah jorang dia. Tu ngarut belaka. Soalan seterusnya, bolehkah ustaz pukul kepala anak murid? Jawabnya, kalau pukul kepala, kata setengah ulama, tidak boleh.
Nak, begitu juga dengan muka. Muka dengan ijma' ulama tak boleh kerana nahnya soreh dalam hadis. Kepala ini setengah ulama dia qiyas kerana di situ ada akal dan otak. Nak, hendaklah pukul bahagian-bahagian yang lain yang tidak memudaratkan pemikiran dan memudaratkan nyawa dia. Aurat laki-laki pusat sampai lutut, perempuan semua kecuali muka dan tangan. Apakah aurat perempuan Melayu sama dengan aurat perempuan Kristian? Sama sahaja. Orang laki, perempuan laki Melayu, perempuan Melayu pula dah. Perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam, auratnya sama sahaja. Katakanlah maknanya dia sudah masuk Islam, kakak dia tak masuk Islam lagi, masih lagi Kristian, maka si adik ini boleh tengok kakaknya yang Kristian, dak pusat ke atas, lutut ke bawah juga macam orang Islam. Soalan seterusnya. Jika suami jatuhkan talak 1 dan 2 pada isterinya dan mahu rojak semula, tapi isteri sudah tidak mahu dirojak, apakah perlu isteri lakukan? Adakah sah rojak itu? Dengar molek. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, rojak milik suami, tidak disyaratkan persetujuan orang lain. Faham lagi? Sama dengan hukum talak. Kalau nak talak, isteri suami yang milik, sekalipun suami isteri tak setuju, talak jatuh tak? Jatuh. Begitu juga rojak. Bila suami rojak, rojak itu sah sekalipun isteri atau wali tidak bersetuju. Rojaknya tetap sah. Ramai orang tak faham, dia kata tak sah pasal isteri tidak setuju. Ada hak teruk lagi tak sah sebab dia tak ada saksi dan sebagainya. Padahal 3 perkara ni gurau pun jadi. Tak sah kata sungguh. Tidak ada seorang satu hadis pun yang mensyaratkan mesti persetujuan isteri. Faham? Salasun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. 3 perkara, kalau main-main jadi, kalau sungguh memang jadi juga. Iaitu at-talaq an-nikahu wat-talaqu war-ruju'u. Nikah, cerai, rajak. Faham? Bila suami sudah rajak, isteri kata aku tak rata, sah juga. Dia tetap menjadi isteri kembali. Apakah beza perkataan cerai dan talak? Talak ni bahasa Arab, cerai ni bahasa Melayu. Kenapa dikatakan cerai? Cerai ni maksudnya menceraikan, iaitu membuka. Ambil tali sipu, faham tak? Cuba menceraikan 2 tali tersebut, maknanya membuka ikatan, buka balik. Arab panggil aqdun. Aqdun ni makna ikat. Ikat dia. Mana? Ni suami, ni isteri. Dengan ijab qabul, dia panggil upacara akad nikah. Itu mengikat. Ikat. Aqdun. Bila buka, talaqun. Buka. Melayu panggil cerai. Kalau buka jadi pelik pula. Aku buka kamu, satu talak. Jadi pelik pula. Saya ada berkenalan dengan isteri orang. Suaminya sudah 5-6 tahun dalam penjara. Suaminya pernah bagi tahu dia jika ada laki-laki yang baik, kahwinlah dengan dia. Apakah hukum saya merisik perempuan ini? Laki kena J. Dan laki dia pesan, kalau ada orang laki baik-baik solehnya, mu kahwinlah dengan dia. Aku kena J ni seumur hidup ni. Umpamanya atau 20 tahun kena J ni. Jadi bolehkah ada orang merisik, meminang? Jawabnya tak boleh. Bini orang, faham? Dia kena habis edah daripada suaminya dulu. Diceraikan dan habis edah. Kalau segera kena cerai dah, tapi dalam edah, haram. Masih lagi haram. Mestilah habis edah daripada perceraian. Suami dia kena cerai. Dan habis edah 3 kuruk atau 3 bulan. Lagi tidak, tak boleh. Walaupun suami kata boleh, tak boleh juga. Dia hukum bukan dengan suami, hukum syarak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.